Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya Nak Amirul Azmi, sahabat tani anda. Okey, jadi saya rasa dah lama saya tak buat video yang berkeadaan macam ni lah. Saya last buat pun masa saya duduk di Tanjung Karang, Selangor lah. Tanjung Karang, Selangor. Jadi last video yang saya buat pun saya tak ingat video berkenaan tentang apa. Jadi hari ni saya dah berpindah ke Kuala Kangsar ni. Jadi ni pun tak habis setup lagi. Kalau korang tengok, banyak lagi yang saya tak kemas lagi kan. Jadi hari ni saya nak kongsi dengan korang semua tentang pelaburan lah. Tentang pelaburan. Sebab saya tengok, yalah, di kala waktu pandemik ni macam-macam benda yang keluar dekat Facebook lah, Facebook ataupun YouTube dan media-media sosial lah. Sebab saya pun ada dapat juga mesej-mesej macam tu kan. Jadi dia berkenaan dengan tentang pelaburan dalam pertanian. Jadi saya harap benda ni, nak kata tak betul, mungkin ada yang betul, tapi saya rasa banyak yang tak betul daripada yang betulnya. Jadi pelaburan dia berbentuk macam begini. Sebab saya ada nampak dekat Facebook, dia kata okey, kalau kita nak buat pertanian ni, dia tubuhkan satu syarikat. Jadi dalam satu syarikat tu dia pecahkan macam lot lah, lot ataupun saham. Contohnya seseorang tu melabur lebih kurang dalam RM2,000 hingga RM3,000, ataupun atas RM10 pun dia kata okey, nanti dalam masa berapa bulan dia akan bagi dividen dengan sekian-sekian persen. Contohlah 10% ke 15% untuk setiap 3 bulan, 4 bulan. Jadi dekat situ bagi saya dah mendatangkan orang kata apa, keraguan lah. Mendatangkan keraguan sebab saya sendiri ikut pengalaman saya dalam buat bidang pertanian. Walaupun saya ada buat konsultan tada orang kan, kebun-kebun orang, saya sendiri pun tak berani nak bagi target okey, setiap 4 bulan kau akan dapat keuntungan sekian persen dan sekian persen, setahun sekian persen. Jadi saya pun sendiri pun susah sebenarnya nak buat macam tu. Jadi dia buat macam saya pernah tengok macam saham kutu dulu. Dia kata masuk satu lot dapat RM2,000, masuk RM100 dapat RM2,000, masuk RM300 dapat RM6,000, dan seterusnya macam tu. Jadi benda ni telah orang kata dah mula masuk ke dalam bidang pertanian. Benda ni bagi saya dia akan merosakkan sistem pertanian lah. Saya terpaksa cakap ni sebab saya tak nak orang lain pun kena tipu benda-benda macam ni. Jadi benda-benda ni bagi saya korang kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Korang kena tengok balik dia punya kerangka bisnes dia tu macam mana. Sedangkan kalau kita tengok pun kan, Felcra, Risda, Mada ataupun Kada dan sebagainya lah, tak ada buat package-package macam tu. Dia bagi tanah, suruh orang datang usahakan sendiri. Dia support sedikit je dari bahagian kewangan. Tak ada dia janjikan okey, macam kita tengok Felda, okey, kita akan tuai-tuai hasil ni dapat sekian persen dividen. Susah nak buat macam tu. Dari segi itu belum kita cerita dari segi hukum muamalat dan sebagainya lah. Jadi benda-benda ni pun dah datang banyak-banyak mendatangkan banyak keraguan lah. Jadi saya rasa bagi yang dah pencen ataupun mula nak pencen, ataupun individu orang-orang muda yang gairah nak cari pendapatan sampingan, bagi saya korang kena berhati-hati lah. Sebab bagi saya golongan ni yang mudah terkena scam yang macam ni lah. Minta maaf lah saya cakap benda macam ni. Jadi sebab saya tak nak korang membuang duit membabi buta macam tu je lah. Jadi saya rasa benda-benda macam ni patutnya kita kena fikirlah. Dan kalau ada benda yang meragukan, bagi saya jangan masuk lah. Hatta sekalipun dia bukan bercerita tentang okey, tanam cili buat 2,000 polybag korang akan dapat ni. Masuk bahagian part baja pun, ataupun part bisnes-bisnes yang lain pun, kalau
dia punya modus operandi dia macam ni pun, korang jangan masuk. Nanti korang menangis tak berlagu nanti. Jadi dalam kita nak mencari duit tu, jangan sampai kita rugi terus lah. Jadi kita boleh tengok dalam macam skim-skim program cepat kaya macam buluh emas ataupun skim Pak Mentelo dan sebagainya lah. Apa jadi dengan duit para pelabur tu? Berapa banyak yang, katalah kalau kata 1,000 orang yang melabur, berapa ramai yang dapat balik duit dia? Polis pun saya rasa dia pun tak boleh nak buat apa-apa sebab akta yang ada di dalam Malaysia ni tak cover sangat dari segi hak pengguna dia lah, ataupun orang yang melabur. Habis-habis di owner pelabur tu kena tangkap, kena penjara, lepas tu yang melabur tu, yang bagi duit tu jadi apa? Tak dapat apa. Saya rasa macam tu lah. Tapi saya tak pastilah kalau ada orang kata akta tu berlainan. Jadi saya rasa yang sepengalaman saya tentang perkara-perkara macam ni, kebanyakannya tak dapat lah, walaupun dah report pada pihak berkuasa. Jadi saya rasa itu sajalah video saya kali ni. Tak panjang sangat lah. Kira ini mukadimah ataupun intro pada saya nak buat video macam ni pada tempat yang baru lah. Pada yang tempat yang baru, yalah, saya pindah ke Kuala Kangsar ni kan. Jadi kalau ada apa-apa soalan dan ada apa-apa pandangan, korang boleh lontarkan pada bahagian ruang komen lah. InsyaAllah saya akan balas dan jawab bila ada kelapangan. Jadi itu sajalah video saya kali ini. Saya Nur Amirul Azmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.